Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan untuk mereka-mereka yang baru mengikuti kuliah kita ini, kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah dan kita sedang bincangkan daripada jilid yang kedua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk kita bersua kembali di dalam meneruskan perbincangan kita daripada kitab Fiqh Sunnah, dan kita sedang bincangkan jilid yang kedua, muka surat pertama dalam bab solat berjemaah. Untuk meneruskan perbincangan, penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah menjelaskan mengenai solat berjemaah. Beliau mengatakan, solat berjemaah hukumnya adalah sunat muakkad. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaannya. Di antaranya adalah hadis-hadis berikut. Jadi kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum ini telah kita kupaskan bersama dalam jilid pertama beberapa perkara-perkara yang sangat mustahab. Antara lain kita telah mengetahui bagaimana tata cara bersuci, bagaimana kita berwuduk untuk mensucikan diri daripada hadas kecil atau mandi hadas besar untuk mensucikan diri daripada hadas besar sebagai persiapan mendirikan solat. Kemudian telah kita kupaskan bersama rukun-rukun solat, sunat-sunat solat dan sebagainya. Mengenai sunat-sunat solat juga telah kita kupaskan bersama perkara-perkara yang disunatkan sebelum seseorang itu mendirikan solat, ketika seseorang mendirikan solat dan selepas seseorang mendirikan solat. Alhamdulillah, kita telah tamat membincangkan mengenai bab-bab solat tersebut dan kini kita masuk dalam membincangkan solat berjemaah. Dalam mendirikan solat, kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, dalam Islam memang sangat-sangat kita digalakkan untuk mendirikan solat fardu itu secara berjemaah. Solat jemaah ini para jemaah, kita lihat ada sebahagian solat itu memang kita disunatkan, dituntut mendirikannya secara berjemaah. Ada sebahagian solat kita tak dituntut, sunnahnya tidak didirikan secara berjemaah. Sebagai contoh, solat fardu kita dituntut dan sangat digalakkan mendirikannya secara berjemaah. Solat Jumaat memang menjadi salah satu syarat didirikan dengan cara berjemaah. Tetapi apabila kita renungkan tentang solat-solat sunat, sebagai contoh, solat tarawih yang baru kita laksanakan memang digalakkan kita dirikan secara berjemaah. Solat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kita disunatkan melaksanakannya secara berjemaah. Solat tarawih, solat tahajud, memang kita boleh mendirikan solatnya itu secara berjemaah dan boleh juga kita dirikan secara bersendirian. Akan tetapi ada sebahagian solat kita tak disunatkan, tidak disyariatkan, sunnahnya tidak didirikan secara berjemaah. Sebagai contoh, solat qabliyatan, ba'diyatan, solat sebelum solat fardu, solat selepas solat fardu, kita tak disunatkan menunaikannya secara berjemaah.
Itu adalah antara contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Akan kita kupaskan perkara-perkara tersebut lebih mendalam insya-Allah. Tetapi dalam kita kupaskan tentang solat berjemaah ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita ingin mengetahui apakah antara ganjaran dan fadilat solat fardu itu dilaksanakan secara berjemaah. Sehingga ada sebahagian ulama menegaskan, sangat menekankan mendirikan solat fardu berjemaah. Mari kita lihat salah satu antara ganjaran-ganjaran dan fadilat-fadilat solat fardu dilaksanakan secara berjemaah dan secara umum. Apakah antara fadilat solat berjemaah itu? Kita lihat. Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah dalam kitab beliau membawakan beberapa hadis. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Beliau mengatakan solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat sendirian sebanyak 27 darajat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawasanya solat berjemaah itu lebih afdal didirikan, dilaksanakan. Solat berjemaah itu beza dengan solat sendirian sebanyak 27 kali darajat. Jadi kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, ini dapat kita renungkan. Kita sangat-sangat digalakkan untuk mendirikan solat berjemaah. Dan solat berjemaah kalau dibandingkan dengan solat sendirian sebanyak 27 kali darajat. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul rajuli fi jamaah tadqufu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhifan. Solat seseorang lelaki itu yang dilakukan secara berjemaah lebih baik daripada solat yang didirikan di dalam rumahnya atau di pasar atau di pejabatnya istilahnya sebanyak 25 kali. Dalam hadis yang tadi disebutkan 27, dalam hadis ini disebutkan 25. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW ada memperincikan beberapa perkara. Kita lihat. Wadhalika annahu idza tawadda, dan itu adalah kerana apabila seseorang itu bertawaduk, fa ahsanal wudu, lalu disempurnakan wuduknya tadi. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar rumah pergi ke masjid. La yakhrujuhu illa salat. Dia keluar itu tidaklah dengan niat yang lain, tetapi semata-mata kerana solat. Kemudian lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Nescaya dalam hal sedemikian tidaklah dia langkah satu langkah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan baginya satu darajat. Illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'atun. Dan pada masa yang sama setiap satu langkah itu diangkatkan satu darajat dan dihapuskan satu dosa dan satu kesalahan. Kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Fa idza shalah, dan apabila dia telah melaksanakan solat, lam tazil as malaikatu tusalli alaihi. Nescaya para malaikat tidak henti-henti mendoakan untuk dirinya. Madama fi solat malam yuhdith. Selagi mana dia tidak membatalkan wudunya, selagi mana dia tidak berada dalam keadaan hadas, selagi mana dia tidak hadas maksudnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Antara pengajarannya adalah di mana kita sangat mendirikan solat berjemaah, dan selain daripada solat berjemaah, kita sangat digalakkan mendirikannya di masjid. Kalau dibandingkan solat di rumahnya atau solat di pasar atau di pejabatnya atau sebagainya. Ini bagi lelaki akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Jadi kerana apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahawasanya apabila seseorang lelaki itu dia berwuduk daripada rumah, kemudian memperbaikkan wuduknya, nescaya apabila dia keluar rumah pergi ke masjid, ketahuilah setiap langkah itu akan diangkatkan satu darajat dan dihapuskan satu dosa. Ini hadis yang sering kali kita mengetahui. Cuma dalam membincangkan hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin tekankan beberapa perkara.
Apakah antara perkara-perkara yang boleh kita renungkan? Dalam hadis ini disebutkan, kita tahu hadis yang masyhur, ganjaran apabila seseorang itu keluar rumah pergi ke masjid, setiap langkah diangkatkan satu darajat, dihapuskan satu dosa. Tetapi ada sebagai perkara yang harus kita renungkan. Apakah dia? Kita lihat para jemaah. Dalam hadis ini disebutkan bahawasanya hendaklah dia sebelum keluar rumah itu dia berwuduk daripada rumah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ingin saya tekankan di sini, hendaklah kita senantiasa membiasakan diri kita. Apabila kalau kita nak pergi ke masjid, sebaiknya kita berwuduk daripada rumah. Dan dalam hadis ini juga disebutkan, fa'ahsanal wuduk, hendaklah dia sempurnakan wuduknya tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang sebagian jemaah apabila nak pergi ke masjid, dia menjadi satu kebiasaan baginya, kadang-kadang dia tak berwuduk sampai masjid lalu baru dia berwuduk. Ini kalau dapat kita perbetulkan. Afdalnya para jemaah kalau kita nak pergi masjid, berwuduk daripada rumah. Itu pertama. Bahkan bukan hanya berwuduk daripada rumah, hendaklah dia juga itu memperbaiki fa'ahsanul wuduk, sempurnakan wuduknya. Apakah maksud nak sempurnakan wuduk? Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama tata cara berwuduk. Dalam bab wuduk ada rukun-rukun wuduk, ada sunat-sunat wuduk. Rukun-rukun wuduk kita mengetahui adalah 6 perkara. Telah kita bincangkan dalam pengajian yang lalu. Membasuh muka itu rukun wuduk, membasuh tangan rukun wuduk, sapu kepala rukun wuduk, sapu kaki, membasuh kaki sampai buku lali rukun wuduk. Niat juga rukun wuduk dan juga kita lakukan dengan secara tertib. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, selain daripada rukun wuduk itu, kita juga digalakkan untuk melakukan perkara-perkara yang disunatkan. Jadi dalam kita katakan fa'ahsanul wuduk, hendaklah kita sempurnakan wuduk itu, bukan hanya kita lakukan yang rukun, akan tetapi kita juga menyempurnakan yang sunat-sunatnya. Sebelum mulakan wuduk, kita membasuh tangan, komor-komor, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, sapu seluruh kepala sebagai contoh. Membasuh kanan dahulu sebelum membasuh yang kiri, membasuh 3 kali. Ini contoh para jemaah. Namun selain daripada perkara-perkara itu, antara perkara yang dikatakan sebagai sunat-sunat wuduk untuk kita menyempurnakan wuduk kita adalah di mana kita itu cuba berwuduk dengan keadaan khusyuk ketika wuduk. Ini para jemaah. Ramai antara kita kadang-kala tidak menitik beratkan masalah khusyuk ketika berwuduk. Maksud khusyuk ketika berwuduk para jemaah, ketika wuduk itu kalau dapat hadirkan diri kita. Jangan kita fikirkan perkara yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagaimana untuk mendapatkan kekhusyukan dalam solat, hendaklah kita mula cuba usahakan dapatkan khusyuk ketika berwuduk. Kalau kita dapat khusyuk ketika berwuduk, nescaya insya-Allah dapat kita usahakan untuk mencapai kekhusyukan ketika solat. Tetapi kalau ketika wuduk kita lalai, tiba-tiba dah habis pula wuduk, tiba-tiba dah basuh kaki, tak perasan pula ketika kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, tak perasan pula ketika kita sapu kepala kita. Ini menunjukkan kita tak khusyuk. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau ketika wuduk kita tak khusyuk, nescaya ketika solat tak mustahil. Di mana kita juga kadang-kala seringkali tidak khusyuk ketika solat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, nak dapatkan khusyuk ketika solat, usahakanlah supaya khusyuk ketika berwuduk. Dan ini disebutkan fa'ahsanul wuduk, dan sempurnakan wuduknya tadi. Jadi dalam hadis ini disebutkan seseorang yang keluar rumah pergi ke masjid, setiap langkah diangkatkan satu darajat, dihapuskan satu dosa. Antara syaratnya hendaklah berwuduk daripada rumah pertama, antara syaratnya juga hendaklah dia fa'ahsanul wuduk, sempurnakan wuduknya tadi. Ini contoh para jemaah supaya kita dapat melaksanakan. Dalam bab wuduk dahulu saya telah tekankan, bahkan sebagai seorang yang beriman yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya bukan hanya kita ini berwuduk ketika nak pergi masjid, akan tetapi cubalah usahakan di mana setiap kali kita berada dalam keadaan wuduk,
Kita senantiasa berada dalam keadaan wuduk. Sebagai contoh, seseorang yang nak keluar rumah pergi ke masjid berada dalam keadaan wuduk. Seorang yang nak keluar rumah pergi kerja, sebelum keluar rumah dia berwuduk. Dia nak keluar rumah pergi jemputan, dia nak keluar rumah pergi ziarah, nak keluar rumah pergi hospital, nak keluar rumah pergi mana jua sekalipun, senantiasa berada dalam keadaan wuduk. Itu cuba usahakan. Jadi apabila dia keluar rumah, senantiasa berada dalam keadaan suci. Apabila tiba waktu solat, alhamdulillah dia telah pun berada dalam keadaan suci. Kalau dia tak batal, boleh terus solat. Kalau dia batal sekalipun, maksudnya dia boleh memperbaharui wuduk. Ataupun dia perlu berwuduk sekali lagi. Akan tetapi para jemaah, maksudnya kita cuba biasakan diri kita. Setiap kali lepas berqada hajat, buang air kecil, buang air besar, bahkan kalau berada di rumah sekalipun, kalau dapat, lepas keluar toilet, berwuduk. Jadi dirinya senantiasa berada dalam keadaan berwuduk. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkanlah kami bersama golongan hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan bersama golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan diri. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah perkara itu telah pernah saya sebutkan pada masa yang sama dalam bab ini. Apabila kita keluar rumah untuk pergi ke masjid terutama sekali, usahakanlah supaya kita bersuci dan sempurnakan wuduk kita. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, itu yang disebutkan dalam hadis yang kedua tadi. Kita sedang bincangkan mengenai bab solat jemaah dan kita sedang kupaskan tentang beberapa fadilat-fadilat dan ganjaran kebaikan solat jemaah. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika ada seorang buta datang menjumpai Nabi SAW. Lalu beliau itu berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang buta, salah seorang sahabat Nabi SAW menjelaskan kepada Nabi ataupun menegur atau bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah," beliau katakan, "Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Tak ada sesiapa yang dapat memimpin aku pergi ke masjid. Jadi beliau ini minta kelonggaran, minta keuzuran daripada Nabi SAW. Fasa'ala Rasulullah SAW an yurahhisalahu. Beliau minta keizinan, diberi keringanan untuk apa? Dia minta keizinan, diberi keringanan supaya tidak tunaikan solat fardu di masjid. Kita kena lihat para jemaah, para sahabat mereka sangat menitik beratkan solat fardu dan menjadi satu kebiasaan, menjadi satu sunnah Nabi dan para sahabat mendirikan solat fardu semua berjemaah di masjid. Sehingga ada seorang buta sekalipun dalam keadaan buta itu dan tak ada orang yang dapat memimpin diri dia pergi ke masjid, sampai minta daripada Nabi SAW, minta keringanan, keuzuran supaya dimaafkan, diberi keringanan untuk tidak pergi masjid. Maka Nabi SAW beliau minta keizinan fa yusalli fi baitihi, agar beliau itu tunaikan solat fardu di rumahnya. Farahhasalahu, maka memandangkan beliau itu dalam keadaan buta dan Nabi SAW lihat pun seperti mana beliau katakan tak ada orang memimpin dirinya pergi ke masjid, maka Nabi beri kelonggaran. Maka orang tadi alhamdulillah dapat kelonggaran daripada Nabi, lalu beliau pun mula pergi. Apabila beliau pergi itu, Nabi SAW kata, "Mana orang tadi?" Panggil semula. Maka orang itu lalu dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu Nabi tanya kepada beliau. Apakah Nabi tanya? "Hal tasma'un nida?" Adakah engkau dengar azan? Maka orang itu mengatakan, "Naam, ya Rasulullah, aku dapat dengar azan." Kerana dia buta, dia tidak peka. Dan azan itu berkumandang memang beliau dapat dengar. Apabila beliau mengatakan demikian, Rasulullah SAW katakan, "Fa'ajib." Sahutlah surat azan tadi. Di sini dapat kita lihat seorang sahabat Nabi SAW dalam keadaan buta dan beliau mengadu kepada Nabi SAW, tiada sesiapa yang dapat memimpinnya pergi ke masjid.
Nabi SAW awalnya memberi kelonggaran, memberi rukhsah, keringanan kepadanya untuk tunaikan solat di rumah dalam keadaan sedemikian. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tu semula dan tanya, kamu dengar azan tak? Boleh dengar azan tak? Beliau katakan, ya, na'am, ya Rasulullah, dapat dengar. Nabi katakan, fa'ajib. Akhirnya Nabi SAW mengarahkan orang tersebut, sahabatnya tadi, supaya tetap mendirikan solat di masjid walaupun dalam keadaan buta. Kita lihat betapa pentingnya solat berjemaah. Kita lihat betapa penting Nabi SAW menekankan, membentuk para sahabat supaya membiasakan diri. Bukan hanya membiasakan diri, tetapi menitik beratkan solat berjemaah, terutama sekali solat fardu. Sehingga orang buta sekalipun Nabi SAW menyuruh beliau untuk mendirikan solat berjemaah di masjid. Di sini Pak, di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan betapa penting, betapa Islam menitik beratkan supaya apabila kita dengar laungan azan, kita sahut laungan azan tadi dan kita pun pergi berjemaah menunaikan solat di masjid. Ini contoh para jemaah fadilat ataupun tuntutan solat berjemaah. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, diriwayatkan daripada Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah SAW mengatakan, demi nyawaku berada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Kerana apa? Nabi bersumpah ni sekarang, nyawaku berada di tangannya, nyawa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi." Sesungguhnya demi Nabi Allah di mana yang menguasai diriku atau yang nyawaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bi khatabi fayuhtatabu thumma amuru rajulan fayaumun nas thumma ukhalifuhu ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Apakah yang maksudnya di sini? Rasulullah SAW mengatakan, demi nyawaku berada di tangannya, yakni demi Allah, kalau dapat, Nabi kalau diberi peluang, Nabi berhasrat supaya apa? Nabi nak kumpulkan kayu-kayu api, kemudian Rasulullah SAW nak suruh seseorang lakukan azan, kemudian Nabi nak khalafah, maksudnya nak tinggalkan solat berjemaah tadi. Tujuannya nak kemudian Nabi dapat cari rumah-rumah orang yang tidak tunaikan solat berjemaah. Kemudian kayu-kayu api tadi Nabi nak bakar rumah-rumah tersebut. Ini contoh pada jemaah, mubalaghah dari segi kata-kata kiasan untuk menunjukkan betapa penting solat berjemaah yang ramai di antara kita melalaikannya. Jadi kita lihat penulis membawakan hadis tersebut dan membawakan terjemahnya, demi Allah yang telah menguasai diriku, aku teramat ingin menyuruh kaum muslimin supaya mengumpulkan kayu bakar. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang melakukan azan. Selepas itu aku melantik seseorang menjadi imam solat di kalangan mereka. Tetapi apabila aku mendapati sekumpulan orang yang tidak ikut mengerjakan solat berjemaah, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan kayu bakar tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Betapa penting solat berjemaah dan Nabi SAW menitik beratkan. Kerana solat berjemaah tu para jemaah, apa yang kita tahu lebih baik daripada 27 kali darajat. Cuma selain daripada lebih baik daripada 27 kali darajat, ketahuilah di dalam solat berjemaah mempunyai banyak hikmah. Selain daripada ganjaran 27 kali darajat, selain daripada setiap langkah kita langkah mendapat pahala, setiap langkah berikutnya dihapuskan dosa, di dalam solat berjemaah ada pendidikan, ada pembentukan, ada pentarbiahan. Apakah dia? Antara lain, kita biasakan diri kita untuk mengutamakan solat, untuk kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Apabila laungan azan, hayya 'alas solah, marilah solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan.
Jadi kita sahut seruan Allah, marilah solat, seruan muhajirin tadi, marilah solat. Kita pun menyahut naungan tadi dengan kita pergi ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita pun sahut seruan tadi, pergi ke masjid. Bukan hanya demikian, berarti kita meninggalkan perkara-perkara duniawi, utamakan ukhrawi. Bukan kata kita tinggalkan dunia, bukan. Dunia penting, akhirat juga penting, bahkan lebih penting. Jangan sampai dunia tadi melalaikan kita daripada kampung akhirat. Itu satu. Kedua, antara lain, apabila kita mendirikan solat berjemaah di masjid, kita mendirikan bersama para sahabat, bersama para jemaah. Kita solat di luar COVID lah ya. Kita solat dalam keadaan bahu terkena bahu, rapat. Ibaratnya sebagai bangunan yang kukuh. Dan kita apabila saling merapatkan bahu kita, seperti mana saya katakan di luar COVID tu, maka di situlah Allah SWT mencantumkan, menyatukan hati-hati kita. Nescaya hati-hati umat Islam akan bersatu. Tetapi apabila kita dah meninggalkan solat berjemaah di masjid, maka hati kita pun semakin lalai, dah terbiasa meninggalkan tuntutan agama, dah terbiasa dengan laungan azan masuk kanan keluar kiri, dah terbiasa untuk tidak bersama-sama para sahabat, para jemaah, nescaya kita saling bermusuhan dan sebagainya. Maka tidak hairanlah pada hari ini kita lihat bagaimana keadaan umat Islam asyik kita ini bertelagah sesama sendiri, perkara remeh-temeh, kadang-kadang kita bergaduh dan sebagainya. Contoh, antara lain, bukan satu-satu sebabnya, tetapi antara sebabnya kita telah meninggalkan solat berjemaah. Kita telah meringankan, tidak mengambil berat, kita tidak mengutamakan, tidak mengumpamakan solat berjemaah di masjid. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW kalau dapat sampai nak bakar rumah orang-orang yang tidak mendirikan solat berjemaah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hadis yang keempat. Kita masih lagi bincangkan mengenai ganjaran fadilat solat berjemaah. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, barang siapa yang ingin berjumpa Allah pada hari kiamat kelak sebagai seorang Muslim yang sejati, hendaklah dia menjaga solat dan mengerjakannya sebaik azan dikumandangkan. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan beberapa perkara. Barang siapa nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan Muslim sejati, ada beberapa perkara. Pertama, beliau mengatakan hendaklah menjaga solat, memelihara solat. Dan yang kedua, hendaklah dia itu juga menunaikan solat sejurus azan berkumandang. Sejurus azan dikumandangkan, sejurus azan dilaungkan. Maksudnya, kita kena biasakan diri kita kalau ingin mendengar nasihat Ibnu Mas'ud tadi, apabila azan berkumandang, tinggalkan apa jua perkara, mendirikan solat. Ini contoh. Baik, barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak sebagai seorang Muslim yang sejati, hendaklah dia menjaga solat dan mengerjakannya sebaik azan dikumandangkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mensyariatkan kepada Nabi kamu ketentuan-ketentuan hidayah dan solat berjemaah, termasuk daripada ketentuan-ketentuan tersebut. Jika kamu mengerjakan solat di dalam rumah kamu masing-masing, seperti halnya orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah dan lebih mengutamakan solat di rumahnya sahaja, berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan, kalau kita hanya mendirikan solat di rumah saja, tanpa mendirikan solat di masjid secara berjemaah, kita telah pun meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan sekiranya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, tentulah kamu semua berada dalam keadaan ibarat kesesatan. Aku tahu bahawasanya seseorang yang suka meninggalkan solat jemaah itu adalah orang yang memang benar-benar munafik.
di zaman Nabi, di zaman para sahabat, mereka ibaratkan seolah-olah menjelaskan orang yang tinggalkan solat berjemaah tu seperti orang munafik. Demikian berat sekali. Ibarat seperti orang munafik. Adakah tak solat? Solat. Tapi setakat solat di rumah. Tak solat berjemaah di masjid. Patut untuk kamu ketahui bahawasanya suatu ketika dahulu ada seorang yang dipaksa supaya masuk ke dalam barisan solat berjemaah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini antara ganjaran ataupun galakan ataupun untuk menunjukkan betapa penting solat berjemaah. Sehingga sebahagian sahabat ibarat seolah-olah kategoriskan orang tak solat jemaah ibarat orang munafik. Ini bukan kita katakan tentang tak solat. Bukan orang yang meninggalkan solat berjemaah, bukan. Meninggalkan solat tu dah jauh sekali. Tetapi orang yang solat cuma dia meringan-ringankan solatnya dan tidak mendirikan solat secara berjemaah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang bincangkan tentang bab solat jemaah, galakkan, tuntutan untuk mendirikan solat berjemaah. Pastilah tidak dinafikan, kadang-kadang kita kena lihat kepada keadaan, kepada konteks di mana zaman kita ini kita bertugas, kita bekerja, memang tak dinafikan. Tetapi bagi mereka-mereka yang berkemampuan, contoh bagi mereka yang ada luangan masa atau bertugas di luar, pemandu teksi atau mereka-mereka yang ada ke lapangan di siang hari atau di waktu malam, katakan di waktu solat maghrib, solat isyak, sangat-sangat digalakkan dan dituntut untuk mendirikan solat berjemaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunnanal huda." Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami beberapa sunnah-sunnah yang dapat memberi petunjuk, membentuk diri kami kepada kebenaran. Salati fil masjid alladhi yu'adzanu fi, yakni untuk kita mendirikan solat di masjid di mana azan dilaungkan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, usahakanlah. Memang kadang-kadang kita dah terbiasa solat di rumah, kita dah terbiasa dan tak rasa bersalah hanya setakat solat di rumah. Cuma jangan lupa tuntutan, jangan lupa galakkan, ada keperluan untuk mendirikan solat berjemaah di masjid, bukan setakat di rumah. Ya, saya tahu dia itu bukan wajib, tetapi di sini ada perbezaan. Dalam membentuk ummah, dalam membentuk jemaah masyarakat, dalam sebuah negara Islam katakan, akan dituntut perkara-perkara sedemikian untuk kita mengetahui tuntutan dan galakkan mendirikan solat berjemaah, terutama sekali jemaah di masjid. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, dari Abu Darda dia menjelaskan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Rasulullah menyebutkan, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa mana disebutkan bahawasanya Nabi SAW menyebutkan, kalau ada 3 orang di dalam sebuah bandar atau kampung dan mereka tidak tunaikan solat berjemaah, ketahuilah mereka itu sudah pun dipengaruhi oleh syaitan. Jadi kalau dalam sebuah kampung, sebuah bandar, dalam sebuah karya ada 3 orang dan 3 orang ini masing-masing solat sendiri-sendiri, ketahuilah mereka itu telah dipengaruhi oleh syaitan. Oleh yang demikian, fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ketahuilah, maka Nabi SAW mengatakan, hendak kalian itu berjemaah, bersatu. Jangan kita ini berpecah belah. Sehingga Nabi SAW memberikan ibarat. Ketahuilah, serigala akan makan, akan menyerang kambing yang seekor. Maksudnya,
kita cuba bayangkanlah ya, kalau di sana ada seekor serigala dan serigala ini nak menyerang, ada dua kelompok kambing. Satu kambing itu dia itu satu kelompok besar, kelompok. Okey, ada 10 ekor kambing, 20 ekor kambing. Serigala tengok ke arah sana, ada 20 ekor kambing. Tapi serigala tengok ke arah sana pula, kat situ cuma ada satu ekor kambing. Lone Ranger, seorang aja kambing. Kambing buat diri lah. Seorang, hidup seorang, makan seorang, cari makan seorang. Serigala kalau nak menyerang, agak-agak serigala akan menyerang kambing mana satu. Yang sekelompok yang berjalan 10 ekor, 20 ekor, ramai-ramai tu, atau yang seorang. Ini contoh para jemaah. Serigala akan mudah menyerang yang seorang dan seorang tadi akan dimakan serigala. Ini contoh para jemaah. Bagi mereka-mereka, kalau kita ini seorang yang rasa nak senantiasa bawa diri Lone Ranger, kita renungkan. Kita ni manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan bertambahnya amalan soleh, dan iman berkurangan dengan bertambahnya maksiat. Kalaulah contoh, kalau kita keluar pergi ke satu tempat bersama kawan-kawan 4-5 orang yang kawan-kawan baik-baiklah, kadang-kadang kita berada dalam keadaan lalai, dapat saling ingat mengingatkan. Akan tetapi kalau kita ini seorang, kita pergi luar negara di luar musim Covid katakan, seorang. Jadi syaitan ni, yang dimaksud serigala tu syaitan, lebih mudah mengganggu, menggoda kita keadaan, apatah lagi keadaan iman tengah lemah tu. Jadi dia punya probabilities, kemungkinan untuk jatuh kepada kencah kemaksiatan lebih besar. Ini contoh para jemaah. Atas dasar demikian, kita sangat-sangat digalakkan untuk mendirikan, untuk kita berjemaah bersama-sama jemaah-jemaah yang lain. Baik, demikianlah beberapa hadis-hadis dan riwayat-riwayat mengenai kelebihan tentang mendirikan solat berjemaah. Muka surat 4. Kehadiran kaum perempuan di masjid untuk mengerjakan solat berjemaah dan keutamaan mereka mengerjakan solat di rumah. Apabila kita katakan tadi, tuntutan untuk kita mendirikan solat berjemaah di masjid, galakkan untuk mendirikan solat jemaah di masjid, adakah ianya untuk lelaki atau ianya juga untuk perempuan? Untuk kaum muslimin sahaja atau juga untuk kaum muslimat? Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, tuntutan mendirikan solat berjemaah asalnya memang untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin untuk mendirikan solat di masjid. Akan tetapi Islam juga tidak melarang kaum muslimat untuk pergi ke masjid. Cuma ketahuilah, kaum muslimat kalau nak pergi ke masjid ada beberapa syarat-syarat penambahan. Antara lain adalah apabila kita pergi ke masjid, janganlah timbul fitnah. Maksudnya, jangan timbul fitnah, antara lain sebagai contoh, kaum muslimat kalau nak pergi ke masjid, tidaklah boleh memakai pakaian yang terlalu indah, di mana boleh menimbulkan fitnah, atau memakai wangi-wangian, dan sebagainya. Ini contoh. Selain daripada itu juga, kaum muslimat, namun apabila kita katakan dibolehkan pergi ke masjid, ketahuilah solat di rumah lebih afdal bagi kaum muslimat dibandingkan dengan solat di masjid. Pada masa yang sama, Nabi SAW juga melarang kita daripada melarang kaum muslimat pergi masjid. Maksudnya apa? Maksudnya, kita jangan melarang kaum muslimat daripada pergi ke masjid. Jangan kita larang. Walaupun solat di rumah tadi lebih afdal bagi kaum muslimat. Baik, kita lihat hadis-hadis. Penulis mengatakan, sebenarnya kaum perempuan dibolehkan datang ke masjid untuk mengikuti solat berjemaah dengan syarat wajib ke atas mereka menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat atau fitnah. Jadi kaum muslimat pergi ke masjid boleh, tetapi
kena elakkan perkara-perkara yang boleh timbulkan syahwat dan fitnah, dosa dan maksiat. Kerana sama ada kerana perhiasan atau bau wangi-wangian. Sama ada pergi ke masjid dengan berhias atau sebagainya. Jadi kalau nak pergi masjid, boleh alhamdulillah pakai pakaian sederhana. Janganlah pergi ke masjid seolah-olah nak pergi dinner ke hotel 5 bintang dengan pakaian berkelipan atau sebagainya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, Nabi SAW bersabda, La tamna'un nisa'a an yakhrujna ilal masajid. Jangan kalian melarang kaum muslimat daripada pergi ke masjid. Jangan larang. Wa buyutahunna khairul lahun. Wa buyutuhunna khairul lahun. Namun solat di rumah-rumah mereka tadi lebih baik bagi mereka. Jadi kita lihat dalam hadis ini, bagi kaum muslimat ketahuilah solat di rumah tadi adalah lebih baik bagi kaum muslimat kalau dibandingkan dengan solat di masjid. Namun Nabi katakan kepada kaum muslimin, Nabi tekankan kepada para sahabat, jangan kalian melarang, la tamna'u. Jangan kalian melarang kaum muslimat daripada pergi ke masjid. Berarti boleh pergi masjid. Cuma solat di rumah tadi lebih afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna at-tafilat. Janganlah kalian melarang kaum perempuan daripada mendatangi rumah-rumah Allah. Jangan kalian melarang, menghalang kaum muslimat daripada mendatangi, menziarahi, pergi ke masjid, rumah-rumah Allah. Jika mereka datang ke masjid, hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita pergi ke masjid, kita dilarang, bagi kaum muslimat, dilarang daripada memakai wangi-wangian. Baik, perkara ini pernah saya sebutkan. Kaedahnya bagaimana? Kita mengetahui, solat di rumah itu lebih baik bagi kaum muslimat. Namun, kaum muslimin dilarang daripada menghalang mereka pergi masjid. Boleh pergi masjid. Cuma kalau pergi masjid, kena hindari perkara-perkara kemaksiatan dan elakkan diri daripada menimbulkan fitnah. Pada masa yang sama, antara fitnah yang perlu kita lihat adalah memakai wangi-wangian. Kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, dalam masalah memakai wangi-wangian ini, apa hukumnya? Secara umum para jemaah, memakai wangi-wangian secara umum memang disunatkan bagi kaum lelaki dan kaum muslimat apabila nak solat. Kalau kita nak solat, muslimin atau muslimat, kita disunatkan memakai wangi-wangian. Ya, akan tetapi solat itu adalah solat di rumah. Kalau kita solat di rumah, bagi kaum lelaki, kaum muslimin, bagi kaum perempuan, kaum muslimat, disunatkan memakai wangi-wangian. Alhamdulillah. Ada waktu yang disunatkan dan ada waktu yang dilarang memakai wangi-wangian. Apakah waktu yang dilarang memakai wangi-wangian? Bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, waktu yang dilarang memakai wangi-wangian sebagai contoh adalah ketika sedang ihram. Ketika ihram, lelaki ke perempuan ke, dilarang memakai wangi-wangian. Baik, apakah waktu yang lain yang kita dilarang memakai wangi-wangian? Bagi lelaki, alhamdulillah telah kita mengetahui. Bagi perempuan, ada satu lagi waktu yang dilarang memakai wangi-wangian adalah ketika keluar dari rumah. Kaum muslimat apabila nak keluar daripada rumah, maka ianya mereka ini dilarang memakai wangi-wangian. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, mana-mana wanita yang keluar daripada rumah memakai wangi-wangian, untuk kaum lelaki baukan wanginya mereka untuk menggoda lelaki-lelaki tadi, maka setiap mata yang memandang itu adalah mata zina. Ada sebuah hadis yang menyebutkan perkara tersebut. Jadi apabila wanita nak keluar rumah, kena elakkan daripada memakai wangi-wangian walaupun untuk pergi ke masjid. Jadi kalau kita nak pergi masjid, tak boleh memakai wangi-wangian.
Kalau kaum muslimat nak pergi kerja, tak boleh memakai wangi-wangian. Kalau kaum muslimat nak pergi dinner, nak pergi hotel, nak pergi mana sekalipun, tak boleh memakai wangi-wangian. Ustaz, kalau kita tak pakai wangi-wangian, kadang-kadang bau yang tak enak keluar. Jadi bagaimana? Di sini para jemaah, kalau sekiranya seorang itu ada keperluan, maaf katalah ya, kalau dia nak pakai deodorant, dia boleh pakai deodorant untuk menutup bau yang tak enak tadi. Jadi apabila deodorant tadi dah kering, maka dah terhindar, terselamat. Jadi tidaklah baunya itu semerbak. Yang di mana tidaklah baunya itu, kalau kita duduk kat sini, duduk kat MRT, orang sebelah tu sampai toleh. Oh, wangi betul. Itu yang dilarang. Tetapi kalau setakat memakai wangi-wangian sedikit untuk menutup bau yang tak enak, ianya dimaafkan. Jadi jangan sampai dia tu bau semerbak di mana dia tu boleh menggoda. Bahkan perkara ini bukan hanya juga untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk kaum muslimat. Begitu juga untuk kaum muslimin. Kalau kita memakai wangi-wangian dengan niat untuk menggoda orang perempuan, katakan, ni saya nak pilih wangi-wangian ni, jenama ni memang berdasarkan advertisement, orang perempuan kalau bau terus mungkin terus tergoda. Haram, tak boleh. Jadi fitnah di sini adalah maksudnya kita memakai wangi-wangian tadi tujuannya untuk menggoda orang, untuk membangkitkan nafsu syahwat seseorang agar orang itu tergoda dengan wangi-wangian yang kita pakai. Ini yang dilarang. Tak kira bagi muslimin atau bagi muslimat. Tetapi kalau wangi-wangian tadi setakat untuk menutup bau-bauan yang tidak enak, maka ianya dimaafkan, diperbolehkan bagi kaum muslimin dan bagi kaum muslimat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dan untuk menggoda tadi hanya dibolehkan kalau bersama suami atau isteri. Di rumah sebelum nak tidur, pakailah wangi-wangian. Kita tanya diri kita, sejauh mana di antara kita sebelum nak tidur tu kita bersihkan tubuh badan kita lalu pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian lah tempat telinga kita, tempat di tangan kita. Pasal apa dia nak tidur ni sekarang? Pernah tak pakai? Alhamdulillah pernah. Bila? 35 tahun yang lalu. Ketika baru berumah tangga yang lalu. Sekarang? Sekarang dah tak kisahlah. Tak boleh. Kadang-kadang kita tidak ambil berat perkara-perkara begini. Kadang-kadang nak tidur dalam keadaan badan yang masih berpeluh, dalam keadaan sedemikian berkeringat, pergilah mandi. Biar sejuk sedikit keadaan. Ini contoh para jemaah. Jadi kita seringkali menitik beratkan perkara yang di luar untuk inverted commas, menggoda atau untuk menarik perhatian, untuk impress orang lain. Tetapi apabila kita di rumah, kita jarang memakai wangi-wangian. Maka saya belilah wangi-wangian, tak mengapa. Beli wangi-wangian, pakai di rumah sebelum tidur dan sebagainya. Baik, jadi di sana disebutkan bahawasanya dilarang memakai wangi-wangian apabila nak pergi ke masjid bagi kaum muslimat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mana-mana perempuan yang memakai wangi-wangian, maka janganlah dia ikut sama mengerjakan solat Isyak bersama kami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan supaya fala tashhad ma'ana al-isya'al akhirah. Maka janganlah mereka itu mendirikan solat Isyak bersama-sama kami. Kita kena lihat di zaman Nabi SAW, masjid baginda bukan seperti masjid kita. Masjid baginda di mana tidaklah berkapet. Kemudian pada masa sama tak ada juga electricity. Yang ada kalau pada bulan purnama nampaklah terang-terang sedikit. Tetapi kalau ketika bukan bulan purnama tak nampak, gelap saja. Tetapi tetap bau wangi-wangiannya tadi. Maka Nabi SAW menekankan, kalau orang-orang perempuan itu maksudnya dalam keadaan wangi-wangian, jangan mendekati kami ketika solat Isyak. Ini untuk menunjukkan kepentingan dan juga larangan memakai wangi-wangian apabila keluar daripada rumah. Baik, muka surat 5. Bagaimanapun, kaum perempuan
lebih diutamakan mengerjakan solat di rumah. Kita sedang bincangkan tentang dibolehkan kaum muslimat mendirikan solat di masjid. Kita sedang bincangkan hadis tadi di mana Rasulullah SAW menjelaskan la tamna'un nisaa an yakhrujna ilal masajid. Jangan kalian itu melarang kaum muslimat, kaum perempuan daripada pergi ke masjid. Kita tahu dah. Namun dalam hadis berikut ini disebutkan bahawasanya walau dalam hal sedemikian kita ketahuilah kaum muslimat itu solat di rumahnya lebih afdal. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad At-Tabarani daripada Ummu Humaid As-Sa'diyah bahawasanya dia pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku amat suka apabila dapat mengerjakan solat bersama." Jadi beliau mengatakan, Ummu Sa'diyah menjelaskan, Ummu Humaid As-Sa'diyah menjelaskan, beliau itu suka mendirikan solat bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tahu perkara tersebut. Tetapi solatmu di rumah adalah lebih baik daripada kamu mendirikan solat di masjid kaummu. Dan solatmu di masjid kaummu lebih baik daripada solatmu di masjid umum. Di sini kita lihat disebutkan wa salatuki fil hujratika khairul laki min salatika fil masjid qaumi. Kamu solat di rumahmu di dalam bilik lebih afdal daripada solat di masjid kampung. Solat di dalam bilik lebih afdal daripada masjid kampung. Wa salatuki fi masjid qaumik khairun laki min salatika fil masjid al-jamaah. Dan solat di masjid kampung tu, di masjid kampung lebih baik daripada solat di masjid jamaah, masjid di bandar contoh. Jadi maksudnya seseorang kaum muslimat kalau dibandingkan solat di masjid bandar tu dengan solat di masjid kampung, solat masjid kampung lebih baik. Dibandingkan dengan solat masjid kampung dengan solat di rumah di dalam biliknya tadi, solat di rumah dalam biliknya tadi lebih afdal. Maksudnya supaya tidak timbul fitnah atau sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita mengetahui kaum muslimat demikianlah perkara-perkara yang dapat kita renungkan, lebih baik solatnya di rumahnya. Namun seperti mana yang saya sebutkan, seperti mana yang Nabi SAW tekankan, la tamna'un nisa. Jangan kalian menghalang kaum muslimat daripada pergi ke masjid. Kaum muslimat dibolehkan pergi ke masjid. Namun seperti mana kita telah bincangkan, apabila kita pergi masjid, jagalah adab-adab masjid. Pergi masjid dalam keadaan sopan, pergi masjid dalam keadaan pakaian yang serba sederhana, dalam keadaan tenang, jangan terlalu berhias. Maksudnya kita jaga tata susila masjid, kita jaga ketenangan, kita jaga supaya jangan timbul fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Kita henti di muka surat 6. Pada pertemuan akan datang kita akan kupaskan yakni bab yang B, disunatkan mendirikan solat di masjid lebih jauh jaraknya daripada rumah yang mempunyai bilangan jemaah yang lebih ramai. Nanti kita akan kupaskan bagi kaum muslimin solat di masjid mana yang afdal, masjid di kampungnya atau masjid di luar kampung. Masjid contohlah ya, masjid kat town kita tu atau masjid di luar town kita. Solat masjid yang ada bilangan sedikit jemaah lebih afdal atau solat di masjid yang lebih banyak bilangan jemaahnya. Dan akan kita kupaskan juga mengenai tuntutan. Ada sebahagian jemaah ingin membeli rumah yang berdekatan dengan masjid. Mana yang lebih afdal? Nak beli rumah bersebelahan dengan masjid atau tidak? Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sedang bincangkan mengenai bab solat jemaah dan perkara-perkara fadilat, ganjaran, tuntutan, dan akan kita kupaskan nanti tentang hukum ahkam solat berjemaah, betapa ramai solat berjemaah, bagaimana tata cara berjemaah, bagaimana berdiri kaum muslimin dan muslimat, kalau seorang lelaki, seorang perempuan,
bagaimana cara berdirinya, semua perkara-perkara yang berhubung dengan solat Jumaat akan kita kupaskan nanti insya-Allah pada pengajian-pengajian akan datang. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Baik, ada soalan tidak? Sebentar ya. Jadi kalau kita mengikuti kuliah kita, sekiranya kita ada soalan ketika tengah kuliah tu, ketika saya sedang menyampaikan, kita boleh tulis di ruang komen. Alhamdulillah Ustaz Nazri, beliau akan kemukakan nanti, akan kongsi soalan-soalan tersebut di akhir kuliah kita. Jadi kuliah kita ni kuliah live, walaupun dikatakan live tu, tetapi sebenarnya dia itu ada delay selama dalam 15 saat. Jadi kalau saya tengok live dengan di Facebook atau sebagainya, memang ada delay. Jadi kalau sekarang saya cakap sebut sesuatu perkara yang jemaah dapat lihat adalah 15 saat kemudian. Jadi demikian. Tapi kalau kita ada soalan, kita boleh tulis ketika sedang kuliah, kemudian di akhir nanti Ustaz Nazri akan mengongsikannya insya-Allah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.